Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyara'u umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada tengah hari ataupun petang yang berbahagia ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, hadis yang ke-1419, Ibnu Amru meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu muhajirin man hajara ma nahallahu ta'ala an. Sebaik-baiknya orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Di sini dalam konteks hadis ini, hijrah yang terbaik adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau daripada sudut bahasa, ulama membahagikan hijrah kepada dua kategori. Satu hijrah hissiyah, satu hijrah ma'nawiyah. Hissiyah maksudnya hijrah fizikal, berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Ini hukumnya tidak wajib kalau tidak darurat, kecuali di sebuah negeri itu atau di sebuah daerah itu dia dihalang untuk mengamalkan ajaran Islam. Yang ini kena berhijrah lah, ya, hissiyah, fizikal. Tapi kalau tidak ada ancaman, hidupnya aman-aman, ini dia tidak berkewajipan untuk berhijrah. Adapun ma'nawiyah, sifat. Hijrah sifat ni hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang mukmin. Jadi kalau fardu ain ni, setiap yang dikatakan orang Islam wajib. Kalau fardu kifayah, dalam satu masyarakat itu dah ada seorang yang buat, yang lain semua lepas tanggungjawab, ya. Termasuk ada pernah yang bertanya, kalau ada masjid ataupun surau yang tidak mengumandangkan azan tetapi melakukan solat berjamaah di surau dan di masjid itu, apakah sah solatnya? Ulama mengatakan sah kalau ada masjid atau surau terdekat melaungkan azan. Jadi azan ni fardu kifayah. Kalau kawasan tu ada dua surau, satu dah azan, satu lagi tak azan, selesai. Sebab tu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, itu wajib. Setiap yang namanya Muslim wajib. Gitu. Jadi hijrah sifat ini wajib. Berhijrah daripada sifat yang buruk menuju kepada sifat yang baik. Antaranya yang kita bincangkan, hijrah daripada jahil menuju ke alim. Jahil menuju ke alim. Jahil, bahasa Arab, bahasa Melayu kita apa jahil? Mika bukan Melayu
Jawa lah, Jawa. Jawanya apa? Kalau Jawa laju ke? Nampak benar Jawa daripada jahil, bodoh kepada alim. Alim ni bukan maksudnya dia pergi masjid, rajin pergi masjid, orang panggil orang alim. Itu alimnya orang Melayu. Tapi alimnya syar'i, orang yang memiliki ilmu. Orang yang rajin ibadah dipanggil abid. Tapi orang yang punya ilmu dipanggil alim. Yang ini berbeza. Orang rajin ibadah, dia punya ilmu, tapi ilmunya itu dia boleh hanya faham untuk dirinya sendiri. Ketika dia nak menyampaikan, belum tentu orang lain faham. Tapi kalau alim, dia punya ilmu dan dia boleh menyampaikan ilmu tersebut. Minimum kita kena faham jadi orang alim. Contoh tuan-tuan ya, antara kejahilan ataupun kekeliruan kita dalam memahami hukum. Contoh, ini kita malam tadi pun saya dibincangkan sikit, tapi kita akan bawa ke topik yang lain. Kalau ada seseorang datang melamar anak orang, lelaki lah. Yang pertama, ada harta, ada kerjaya, ada duit, tapi dia suka minum arak, mabuk. Diterima tak agak-agak jadi menantu? Tak. Belum habis soalan aku lagi dah giling-giling dah agak. Bagilah aku bernafas sikit. Yang kedua, kaya, ada duit, tapi suka main perempuan, suka berzina. Sampai kan saya pernah jumpa ada orang bertaubat, dia kata, saya semua dah rasa ustaz, yang putih, yang hitam, yang hijau, ada ke orang hijau? Semua dia dah rasa. Tapi dia ada duit, dia terima tak ni nak melamar anak seseorang? Tidak. Tetapi hari ini ramai yang melamar punya duit. Kadang-kadang tak adalah berduit sangat. Adalah duit sikit, adalah kerja, adalah kereta, tapi tak sembahyang. Terima tak? Tak menggiling kepala. Keras kepala. Ada boleh buat bincang. Seakan-akan dosa zina, dosa minum arak lebih besar dibandingkan dosa tidak solat. Di sini kejahilan. Ada tak ulama mengatakan minum arak kafir? Ada tak mengatakan orang berzina kafir? Tapi ada tak hadis mengatakan bainana wa bainakum salah faman tarakaha faqad kafar? Batas Islam, orang tu nak tengok Islam ke kafir, batas kita dengan mereka kafir, tengok solat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan solat, faqad kafar, maka sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Benar-benar kafir. Tapi ini bukan maksudnya lepas ni terimalah si pemabuk, bukan. Sama-sama dosa, tapi orang kita melihat dosa berzina, dosa minum arak dibandingkan dosa tak solat, besar lagi dosa minum arak, besar lagi dosa berzina. Sama-sama dosa ni Mika jangan lepas ni berjimbar-jimbar pula buat dosa minum arak, zina pula. Ini yang kadang-kadang jahil. Kena berhijrah. Diharapkan semua ayah ataupun ketua keluarga ataupun wali lah, kalau ada orang melamar, yang ditanya pertama, yang ditekankan apa dulu? Hantaran. Betul tak kan? Hantarannya dulu atau kerjanya dulu? Kerja dulu. Nampak benar pengalaman. Kerja dulu. Betul tak kan? Kerja dulu, lepas tu hantarannya berapa? Betul? Bukan kami katakan salah, tidak. Bolehlah. Tapi ada tak tanya duduk dekat mana? Ada. Okey, tanya lagi, apa nama masjid dekat kawasan rumah tu? Nah, sepatutnya itu yang ditekankan. Dah menjawab nama masjid, tanya pula siapa nama imamnya. Betul tak kan?
Betul? Kalau dah dijawab, bukan terima bulat-bulat. Pergi masjid tu, betul ke nama masjidnya? Jumpa orang masjid, ada tak budak ni datang ke masjid? Budak ni dia kata tak pernah nampak, mungkin bukan daripada bumi budak ni. Faham? Bukan maksudnya ketika dia tidak solat, kalau dia tak ada masjid, kita reject. Bukan. Kita kena kenal pasti dahulu. Ada satu kisah tu tuan-tuan di Arab Saudi, satu Tok Syekh ni, ada orang datang melamar anaknya. Apa syarat Tok Syekh ni? Solat di masjid aku ini jangan sampai pernah tertinggal 40 hari 40 malam takbir pertama bersama aku. Lepas syarat ni jadi menantu. Budak ni pun tak tahu apa benda, dia ikut, dapat dia 40 hari tu jadi menantu. Tapi kena ingat, ketika seseorang itu dapat mengejar 40 hari takbir pertama, atau takbir pertama, takbiratul ihram tu, sebelum imam mula takbiratul ihram, dia ada di belakang imam, dia akan dapat antibiotik, antivirus yang namanya penyakit munafik. Betul? Barang siapa yang mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari bersama imam, maka dia akan mendapat satu tiket ke syurga, confirmation guarantee card syurga. Yang kedua, dia akan terhindar daripada namanya munafik. Ciri-ciri munafik ada berapa? Ketika berjanji mungkar, amanah khianat, cakap. Kalau ini janji Allah, kena yakin ini. Nampak kan tuan-tuan? Ini kejahilan yang perlu kita ubah. Lagi-lagi kalau tempat kita, contoh, anak saya ni tak sembahyang pun tak apalah, yang penting kat rumah. Betul? Daripada dia bergaul dengan budak-budak tak tentu arah. Ini satu mentaliti kan? Bukan maksudnya biarkan dia bergaul, yang penting dia solat. Bukan. Maksudnya seakan-akan dosa tidak solat itu dosa kecil. Yang penting kau bagus, yang penting kau baik. Ini kejahilan yang besar. Yang tuan-tuan, ketika seseorang tidak berselawat sehari saja, ada orang tak berselawat kepada Nabi Ibrahim, kafir tu. Tuan-tuan dah berselawat belum kepada Nabi Ibrahim? Ketika sehari saja ada orang tak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir dia. Apa buktinya? Dalam solat tasyahud akhir ada selawat Ibrahimiyah. Orang yang tak solat berarti dia tidak berselawat tu. Tapi berapa ramai orang yang membiarkan bab solat sebab jahil. Inilah yang ulama mengatakan hijrah daripada jahil menuju kepada alim fardu ain, wajib. Dia perlu wajib. Lagi-lagi ketua keluarga, dia kena tahu wajib ni. Kalau ketua keluarga je tak solat, tuan-tuan, dalam kitab-kitab fiqh munakahat ni apa? Pernikahan, bab cerai-berai nikah ni, ada ulama mazhab mengatakan kalau seseorang suami betul-betul tidak mahu solat, dia tak nak solat, ini sampaikan boleh si isteri menuntut cerai. Ini yang perlu kadang-kadang dalam masyarakat kita. Cuba kita tengok anak kita, cucu kita, na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan tekankan, ini hijrah yang dituntut. Sebab itu kalau kita lihat tadi, hadis tadi mengatakan apa? Afdalu muhajirin, sebaik-baiknya orang berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Okey. Dalam Quran ada larangan, ada perintah, betul? Apa perintah contoh? Aqimus solah. Ini perintah, dirikanlah solat. Contoh lagi, apa dia yang dikatakan larangan? Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Tadi hadis kata sebaik-baik orang yang berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Mana satu? Laksanakan solat atau jangan buat zina?
Laksanakan solat, betul. Sebab di dalam laksanakan solat ada larangan yang kita tinggalkan. Apa dia? Jangan tak solat. Dosa meninggalkan perintah lebih besar dibandingkan dosa melakukan larangan Allah. Ini kena faham dulu. Yang kita pernah bincang, contoh kisah Nabi Adam dengan Iblis. Nabi Adam diberi perintah atau dilarang Allah di syurga dulu? Dilarang untuk mendekati pohon larangan tu kan? Okey, larangan kan? Iblis perintah ke larangan? Perintah usjudu li Adam, suruh sujud pada Nabi Adam. Dua-dua, satu tak ikut perintah, satu buat yang dilarang. Allah marah, murka tak? Murka. Turun ke bumi dua-duanya? Turun. Antara kedua-dua, siapa yang diampuni, siapa yang tidak diampuni? Nabi Adam diampuni, buat larangan. Betul? Ini menunjukkan sama-sama dosanya, tapi dosa yang paling besar ketika tak buat perintah. Termasuk perintah Allah Azza wa Jalla, berbuat baiklah kalian kepada kedua ibu bapa. Itu dosa besar tu. Itu termasuk dosa besar setelah syirik, bahkan mengatakan begitu. Ya tuan-tuan, jadi ini yang kadang-kadang hijrah yang perlu kita tengok kembali, yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Hijrah yang bab-bab hijrah macam ni. Okey. Salah satu yang kita akan bincangkan hijrah, minggu lepas kita ada janji nak bincang satu bab. Antaranya melamakan sujud di sujud terakhir. Ini. Baik tuan-tuan. Dosa ni tuan-tuan terbahagi kepada dua. Ya. Satu dipanggil dosa syahwat. Satu dipanggil dosa syahwat. Satu lagi dipanggil dosa syubhat. Kalau dosa syahwat, ini biasanya pelaku dosa dia tahu dia sedang buat dosa. Dia kaitannya dengan peribadi dia, mencuri, apa lagi? Menipu, berzina, membunuh. Ini dosa syahwat atas dasar keinginan peribadi dia. Biasanya orang yang buat dosa syahwat ni dia tahu dia buat dosa. Yang ini setan dia tak banyak promote sangat dosa ni. Faham? Dia tak banyak buat marketing. Sebab peribadi orang tu memang teringin nak buat benda ni. Tapi yang banyak syaitan promosikan dosa yang dipanggil dosa syubhat. Dosa syubhat ni si pelaku dosa tak tahu dia buat dosa. Bahkan si pelaku dosa syubhat, dia beranggapan dia sedang beribadah. Tapi sebenarnya dia melakukan dosa. Yang ini dosa syubhat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat beberapa hadis, beberapa ayat Al-Quran, contoh dalam surah Ali Imran, Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad katakan dengan orang-orang, kalau kalian ingin mencintai aku, Allah, kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, baru Allah terima cinta seseorang hamba. Ni syarat kita beribadah kepada Allah. Apa Allah letak syarat? Cinta Rasul. Berarti ikut. Dia ada fattabi'uni, ikuti aku. Ini mendukung kepada syahadah yang kita ucapkan. La ilaha illallah, hanya Allah saja Tuhan, Muhammad Rasulullah, hanya Nabi Muhammad saja yang perlu kita ikut. Tak boleh benda lain. Jelas Baik. Berdasarkan antara dua hadis ini, ulama membangunkan satu standard operation procedure, SOP, yang dipanggil qawaid, kaedah. Kaedah dia apa? Di bumi ni ada dua benda je. Satu ulama kata ibadah.
Kalau ibadah ni Islam saja boleh buat. Solat, puasa, baca Quran, haji, betul? Satu lagi bukan ibadah. Kalau bukan ibadah, Islam boleh buat, kafir pun boleh buat. Okey. Ulama mengatakan kalau ibadah asal hukumnya haram. Kita pernah bincang kan? Tidak. Assalamualaikum. Apa? Belum. Asal ibadah hukumnya haram, kecuali ada perintah. Bila ada perintah, ibadah tadi akan jadi wajib ataupun jadi sunat. Tengok dulu, betul tak kan? Contohnya, ada tak perintah daripada Allah solat, aqimus solah, dirikan solat, ada tak? Jadi solat tu jadinya apa? Wajib. Ada tak perintah Nabi contohkan untuk solat sebelum solat subuh 2 rakaat, ada tak? Itu hukumnya apa? Sunat. Okey. Bila ada perintah, baru nanti jadi, ni boleh pakai ke papan putih tu? Tak nak lah, penat. Wajib. Dia malas, dia tengah malas dia. Apa ni? Okey, asalnya hukum ibadah apa? Haram kecuali ada perintah. Mengerti faham? Bila ada perintah, baru tengok perintah tu jatuh wajib atau jatuh sunat. Kalau tak ada perintah, balik asal hukum dia. Apa dia? Haram. Contoh, nanti solat asar, boleh tak kita solat asar buat 10 rakaat? Semuanya niat kerana Allah tu. Boleh tak? Kenapa jatuh tak boleh? Apa kaedah dia? Sebab ibadah asalnya haram kecuali ada perintah. Ada tak perintah Allah dan Rasul buat solat asar 10? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, naik asal hukumnya haram. Okey. Selain ibadah, dengar selain ibadah, makan, minum, naik kenderaan, asal hukumnya harus. Nak makan apa, Mika makanlah. Betul? Nak minum apa, Mika? Minumlah. Mika ni, yang muslimat ni, nak makan, nak minum tongkat Ali, boleh tak? Boleh. Laki Mika suka pula dengan kacip Fatimah. Boleh? Mika bagi je biar dia mengkacip sikit. Boleh tak? Boleh, sebab tak ada larangan. Betul? Sebab minum asal hukumnya harus. Kecuali ada larangan. Contoh, dia letak sedikit arak. Okey. Kalau ada larangan, tengok arak hukumnya apa? Haram atau makruh? Haram. Ada tak minum tongkat Ali ketika berdiri? Ada tak larangan minum berdiri? Ada, tapi haram atau makruh? Tengok dulu. Kalau tak ada larangan, balik asal hukum dia apa tadi? Ini ibadah. Selain ibadah, harus. Mula faham Baik. Jadi kalau ibadah, asal hukumnya apa? Haram. Kecuali ada kalau ibadah yang kita cari perintah. Selain ibadah yang kita cari apa? Larangan. Memang kena pakai papan juga ni. Memang Mika. Tak apa, saya ambil. Baik. Nampak Okey. Ibadah, kalau ibadah, hukum asal dia apa? Haram. Kecuali ada perintah. Bila ada perintah, dia boleh jatuh wajib atau sunat. Kalau tak ada perintah, jadi apa? Jadi apa? Haram. Assalamualaikum. Okey ke ni? Baik. Selain ibadah. Selain ibadah. Apa hukum dia?
Harus. Kecuali ada larangan. Kalau ada larangan, hukum dia haram atau makruh. Belum balik lagi jauh. Mula faham? Baik. Yang inilah istilah ulama panggil bid'ah. Mula faham? Okey. Nanti ada orang tanya, Ustaz, kalau semua nak ikut Nabi, tadi kan Allah kata apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah kata, Muhammad kata dengan orang-orang, kalau nak mencintai Allah, kena ikut aku. Aku di sini siapa? Rasulullah SAW. Orang kata semua nak ikut Nabi. Kalau macam tu, pergi haji, Nabi naik apa? Unta. Sekarang naik apa? Ada orang kata, Bukan sesuai keadaan. Pakai kaedah ni. Ni SOP. Standard Operation Procedure. Ni SOP dia. Kaedah dia. Okey, naik kawaid. Naik kenderaan. Ibadah atau bukan? Kafir naik kenderaan juga kan? Bukan ibadah. Asal hukum dia apa? Kecuali ada tak larangan Nabi naik kapal terbang? Bila tak ada, naik balik hukum dia. Harus. Mula faham? Ini semua hukum ini dia punya SOP, kawaid dia. Contoh. Maaf. Ada tak hari ni orang sebarkan selawat tertentu? Tak payah sebutlah nama selawatnya. Baik. Selawat ibadah ke bukan? Payah mika ni kang. Bangun doi jah oi. Selawat ibadah ke bukan? Ibadah. Kafir boleh berselawat? Ibadah. Okey. Kalau selawat ibadah, asal hukumnya apa selawat? Kecuali ada yang Nabi perintah. Yang Nabi perintah selawat paling dahsyat apa dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ada selawat lain? Tak ada. Selain itu, apa jadi dia? Naik atas balik. Boleh faham? Yang boleh buat tanpa itu kalau selain ibadah. Ini. Yang ni kena faham konsep ni. Ini faham konsep? Ya Allahumma salli ala Muhammad, itu kan memang dicontohkan. Itu yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul tak kan? Termasuk selawat yang Nabi ajarkan tu saja. Sekarang kan ada selawat yang bukan daripada Nabi, ulama yang buat. Faham? Macam-macam nama kan? Itu ada riwayat daripada Nabi tak? Hati-hati. Kita tak kata salah untuk peribadi kita. Kalau masuk kawaid ni, apa jadi dia? Kita risau. Betul? Nabi dah ajarkan selawat. Yang itu memang kami faham, itu ulama yang buat. Itu ulama yang buat. Tapi sekarang ni, yang kita bincang, kalau boleh, ketepikanlah. Ambil selawat yang Nabi dah ajar. Kadang-kadang kita ada orang berkeyakinan, dia lebih menekankan selawat yang diajar manusia daripada yang diajar Nabi SAW. Siapa yang boleh menjanjikan benefit selawat tertentu, dapat itu, dapat ini, dibandingkan janji Nabi? Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya. Mana lebih bagus? Allah menginginkan orang tu selamat. Itu janji Nabi. Ini antara bukti kita ketika kita kata Muhammad dan Rasulullah. Hanya Nabi Muhammad yang aku ikut. Tanya diri sendiri balik. Antara Nabi Muhammad dengan ciptaan-ciptaan manusia, mana satu kita nak buat? Kita bukan menolak ulama ya. Bukan menolak ulama. Cuma di sini ada sedikit kita punya kesetiaan kepada Nabi SAW. Mula faham tuan-tuan? Alright. Baik.
Masuk balik perbincangan kita. Contoh tuan-tuan dan puan-puan. Contoh. Biasanya kalau kita lihat kita solat berjamaah, imam sujud terakhir. Bila imam bangkit, duduk tahiyat akhir, nanti ada makmum yang masih setia sujud. Kadang-kadang sampai imam dah tahiyat akhir baru, dah nak salam baru, dia bangun. Kita tengok dulu. Daripada qawaid tadi, sujud masuk ibadah ke bukan? Ibadah. Asal hukumnya apa? Kecuali ada Okey, sekarang kita akan pergi detail apakah sengaja sujud terakhir dilamakan, termasuk ada yang diperintahkan Nabi. Sebab ada hadis mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kalian seperti mana kalian melihat aku solat. Baik. Hari ini kita bacakan dulu. Tuan-tuan, ini bukan kata salah, bukan kata betul, bukan kata untuk orang lain, untuk diri kita sendiri dulu ni. Okey? Antara hadis yang orang selalu rujuk dalam bab sujud, kita bincangkan beberapa hadis. Ini antara hadisnya riwayat Imam Muslim, hadis ke-482. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Akrab. Apa maksud akrab? Dapat. Akrabu, dekatnya. Ma yakunu 'abdu min rabbih, seseorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, adalah ketika sedang sujud. Fa akthirud du'a, maka perbanyaklah doa. Okey, pertanyaannya, disebut tak sujud yang mana? Tak ada. Satu. Hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, nombor hadis 3499. Qila ya Rasulullah, pernah ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, bilakah doa yang dikabulkan Allah? Maksudnya, bilakah doa mustajab? Kata Nabi SAW, di akhir malam dan juga di akhir solat wajib. Di akhir solat wajib. Bukan. Di akhir solat wajib. Satu, dia kata ada dua ni. Okay. Satu hadisnya, bilakah doa mustajab? Pertama, akhir malam. Ini tahajud. Ini dah bincang. Doa mustajab di tahajud kan? Yang kedua, di akhir solat. Nanti dulu, sabar jauh, sabar. Kejap lagi kita balik ni, tak sabar. Jadi yang kita khawatirkan, ulama khawatirkan, di sini disebutkan tak akhir solat wajib, kedudukannya di mana disebutkan tak? Tak. Yang kita khawatirkan nanti ada penggabungan antara dua hadis ini. Tadi sujud doa mustajab kan? Di sini akhir solat wajib mustajab juga kan? Takut nanti terjadi sujud terakhir solat wajib. Padahal di akhir solat wajib tidak disebutkan sujud. Yang ulama maksudkan sujud terakhir adalah merujuk kepada hadis Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan dan puan-puan, pernah Nabi ajar dia doa tasyahud akhir. Tahu tasyahud akhir? Tahiyat akhir. Lepas Nabi ajar dia doa tahiyat akhir, Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, berdoa setelah engkau membaca tasyahud akhir, berdoalah dengan doa apa saja yang kau inginkan. Boleh faham tak?
Berarti di sini yang dimaksudkan doa mustajab di akhir solat wajib adalah di mana? Sebelum salam, setelah ayat akhir. Kalau untuk sujud secara keseluruhannya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra Ibnu Azib. Hadis nombor 801 riwayat Imam Bukhari. Kalau Muslim 481. Kata Al-Barra Ibnu Azib, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau rukuk, sujud, iktidal, duduk antara dua sujud, semua tempoh waktunya sama, tidak ada yang dipanjangkan salah satu di antara mereka. Faham maksud kami? Kalau Nabi sujud lama, sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, semuanya sama lamanya. Kalau Nabi rukuk, lama rukuknya, rukuk pertama, rukuk kedua, rukuk ketiga, rukuk keempat, semua sama lamanya. Dia tidak ada yang akhir dilamakan dibanding yang lain. Mula faham maksud saya, tuan-tuan? Ini merujuk kepada kisah Sufyan As-Sawri. Ingat tak kita bincang Sufyan As-Sawri, seorang sultan suruh dia jadi hakim, dia tak nak, hakim nak tangkap dia, dia lari sampai ke Yaman. Ada tak ingat cerita? Lepas tu sampai Yaman, dia patah balik ke Mekah. Bila dapat dekat sana, sultan tahu dia balik, sultan nak tangkap dia, akhirnya dia solat depan Kaabah. Sujud pertama dia, orang keliling tawaf, keliling Kaabah tu, dia belum angkat kepala dia 15 ke 20 minit setiap sujud. Sebab di situ dikatakan sujud adalah aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Rapatnya, dekatnya seorang hamba ketika dengan Tuhannya adalah ketika memperbanyaklah doa ketika sujud, setiap sujud. Ini bukan kita nak menyalahkan orang. Mana faham, tuan-tuan? Ini bukan. Jadi kalau kalau sujud ini, nanti ulama clarifikan, sujud ini eloknya di sujud solat-solat sunat. Nanti qabliyah boleh? Boleh. Sujud pertama baca doa, betul tak kan? Kedua baca doa panjang, yang sama panjangnya. Yang ini lebih tepat. Sebab kalau tuan-tuan lihat ya, ada beberapa, di sini kami bacakan beberapa fatwa para ulama. Contoh, Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, dia pernah ditanya, apakah diperkenankan, maksud diperkenankan, diperbolehkan memperpanjang sujud terakhir daripada rukun solat lainnya? Maksudnya sujud yang terakhir sengaja dilamakan dibandingkan sujud-sujud sebelumnya. Apakah diperkenankan memperpanjang sujud terakhir daripada rukun salat lainnya? Di dalamnya seseorang memperbanyak doa dan istighfar. Apakah solat menjadi cacat jika seseorang melamakan sujud terakhir? Ini soalan. Apa jawab beliau? Beliau rahimahullah menjawab, memperpanjangkan sujud terakhir ketika solat bukanlah termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau. Kerana yang disunahkan adalah melakukan solat antara rukuk, antara iktidal, antara sujud, duduk antara dua sujud, semuanya sama lama. Faham tak? Ini kata Abdullah Muhammad bin Utsaimin. Satu. Kemudian seorang ulama lagi, Abdullah Al-Jibrin rahimahullah berkata, aku tidak pernah mengetahui ada dalil yang menyebutkan untuk melamakan sujud yang terakhir sahaja. Yang disebutkan dalam macam-macam hadis, rukun solat atau keadaan lainnya semuanya hampir sama. Jadi kalau duduk antara dua sujud, semua sama panjang. Iktidal kan sami Allah liman hamidah, ada macam-macam bacaan kan? Semua sama panjang. Kalau rukuk semua sama panjang.
Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menegaskan, aku tidak mengetahui ada dalilnya yang menganjurkan untuk memperlamakan sujud terakhir dalam solat. Kata Syekh Abdullah Al-Jibrin, dia kata dia tak jumpa ada hadis spesifik mengatakan sujud yang terakhir mesti dilamakan. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan, sekali lagi, risau aku ngajar ni. Risau tengok muka Mika. Boleh Ini cuma proses meningkat taraf. Kan seringkali dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim kan? Tunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang kau ridai. Dan Nabi SAW memerintahkan, sallu, solatlah kalian, kama ra'aitumuni, seperti kalian melihat aku solat. Kita pernah nampak tak Nabi solat? Tak pernah. Kita tompang mata siapa yang nampak? Sahabat. Tadi ada seorang sahabat namanya Al-Barra ibnu Azib. Aku melihat, di sini kita tompang tak mata Al-Barra? Tompang. Al-Barra kata Nabi kalau rukuk sama panjang. Maksudnya setiap rukuknya kalau dia lama, semua lama. Kalau sekejap semua sujud pun sama. Duduk antara dua sujud pun sama. Yang aku risau ni, Mika nampak orang nanti. Faham? Mika yang faham, alhamdulillah. Faham? Nah, nampak tu ustazah. Tapi mana boleh sujud ujung-ujung lama. Dulu dia pun buat. Bila dia dah tahu, nampak orang buat, dia poyo pula. Yang ini jadi masalah. Faham tuan-tuan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita cuma, tuan-tuan, selalu ingat hadis ini. May yuridillahu bihi khairan faqihu fid din. Ketika Allah nakkan kebaikan untuk orang tu, Allah akan buat dia faham agama. Boleh faham tuan-tuan? Jadi di sini, sekali lagi, masalah orang hari ni dapat ilmu bukan diamalkan, sibuk nak sampaikan, sibuk nak tengok orang betul ke salah. Yang ini jadi masalah. Ini untuk diri kita sendiri. Proses peningkatan kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi di sini kalau ikut kaedah ulama, yang ini kita takutkan. Yang ini yang sebahagian ulama yang agak teliti, yang agak terperinci. Dia kata apa? Takut-takut kita buat sesuatu yang Nabi tak pernah buat. Itu yang ulama takutkan. Ini bukan nak menuduh orang lain. Mula faham tuan-tuan? Kita peribadi, kita sibuk orang lain, nanti dalam kubur kita menyibuk orang lain nak? Orang lain menyibuk kita nak? Mengaji ni untuk diri kita peribadi. Salah betul atau orang, wallahu alam. Tapi menurut ilmu yang kita tengah belajar, betul tak kan? Puan-puan, orang bodoh ni ada dua ya. Kan kasar bodoh. Mantapnya apa? Jahil. Orang jahil ni ada dua. Kalau jahil, dia belajar, tapi belum sampai bab tu. Perempuan dah datang ngaji dah ni, seminggu 2-3 kali, betul? Tapi bab tu belum dibukakan lagi, belum sampai perbincangan bab tu. Dia salah bab tu. Ini diampunkan. Betul? Tapi kalau dia menjauhi majlis ilmu, macam-macam orang hari ni, engkau jangan pandai-pandai sangat jah. Kalau pandai nanti susah engkau. Ada tak macam tu? Tu yang malas dia mengaji. Kalau macam ni, ini jahil yang berbahaya. Ini merosak. Dia menjauhi majlis ilmu. Yang ini bahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, belajar tu, niat kita berhijrah. Betul tak kan? Tadi kan sebaik-baik orang berhijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang. Yang dilarang ada dalam perintah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dan hukum hijrah sifat yang maknawiyah tadi, hukumnya apa? Wajib ke sunat muakkadah? Wajib. Kita peribadi wajib berhijrah, meninggalkan kejahilan menuju kepada yang alim tadi. Jadi ini tuan-tuan, yang saya cuma khawatir, ulama cuma khawatir
perbuatan ini jadi sebahagian ibadah. Betul tak kan? Macam orang kita lah, kahwin wajib tak bersanding? Tapi kalau tak bersanding, apa yang orang rasa? Tak sempurna. Nampak tak kan? Kesempurnaan pernikahan adalah bersanding. Nampak? Yang ini kita khawatirkan, yang ini dikhawatirkan. Jadi yang kita takut zaman ke zaman seakan-akan orang menganggap melamakan sujud itu sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Memang ada dalilnya doa mustajab adalah ketika kita sujud. Tapi kalau merujuk kepada hadis, keterangannya sujud yang mana? Semua sujud. Saya pernah solat di Masjid Negeri Shah Alam, Qiyamul Lail. Ada satu imam ni, dibawa setiap sujud tu memang dilamakan. Bestnya, faham saya best? Maksudnya dilaksanakan hadis tadi tu. Dia kata, tapi tak adalah lama berbenar, tapi lamalah, maksudnya kan, dapatlah berdoa. Nanti sujud yang kedua pun sama. Dia bagi tahu, nanti setiap sujud sengaja saya lamakan. Lepas tu dia baca, aqrabu ma yakunu abdu min rabbih, itu kan, dia baca tu. Orang yang tak biasa mungkin jarang, tapi dia dah mula amalkan sunnah tersebut. Ini sunnah Nabi SAW. Amalkan sunnah ini. Yang inilah yang dikatakan melamakan sujud terakhir. Kita khawatir kekeliruan. Satu orang rasa itu ibadah dan perlu diberi penjelasan kenapa. Tapi janganlah pula nanti yang kita takutkan, orang kita ni bila dia dah pandai sikit, dia mulalah kena penyakit kurang, penyakit terlebih vitamin P. Tahu P? Poyo. Bukan pandai, poyo. Nampak orang dah tua-tua bangka pun tak tahu ke sujud terakhir lama tu mana boleh, nampak tu? Yang ini kita risau. Perempuan, kita pernah bincang ke tidak? Wallahu a'lam. Kalau nampak saudara kita sedang melakukan dosa, jangan dihina-hina, jangan dikutuk-kutuk. Hari ni orang macam mana kalau nampak orang buat dosa? Kutuk, hina, caci. Ini anak siapa dah ni, mak tak reti ajar ke? Nampak tak kan? Tu dah tua-tua bangka, bukan reti sembahyang, tergajai-gajai baju, tudung tak pakai. Nampak tak? Untuk diri kita memang itu perlu. Sebab syurga neraka kita kena tanggungjawabkan. Untuk orang tanggungjawab kita ke? Doakan, bukan menghina. Orang keliru ni. Hukum untuk diri kita, tak boleh kita guna hukum tu untuk orang lain. Untuk diri kita memang kita kata tak boleh, neraka, betul tak kan? Tapi untuk orang lain boleh kita hina-hina? Tak boleh. Ingat ada hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Kita pernah bincang hadis ni. Wallahu alam, di tempat mana aku tak tahu, tapi pernah bincang lah. Sebab mereka kalau tanya nanti tak ada nak jawab. Itu je lah. Untuk selamat tempat lain kot. Barang siapa yang menghina saudaranya sedang berdosa, maka hati-hatilah, siap-siaplah sebelum dia meninggal dunia, dia ditakdirkan melakukan dosa yang dihinakan. Betul? Sampaikan ada satu ulama, saya lupa namanya, dia kata, aku khawatir ketika ada anjing yang terus-menerus menyalak, aku khawatir menghina, memarah anjing ini. Takut nanti aku dapat sifat menyalaknya anjing. Wallahi, ini kata ulama. Jadi kita hari ni macam mana kalau menghina orang? Dialah ketua kampung. Kau tahu ketua kampung? Dialah paling kuat mencerita keburukan orang, paling nombor satu. Tuan-tuan, hina orang buat dosa satu bab, sebarkan keburukan orang satu bab lain. Yang ini yang paling sukar kan, tak terhindarkan. Dalam WhatsApp guru, apa lagi, dalam macam-macam. Doakan tuan-tuan, doakan. Kita semua ni ditakdirkan, namanya qadarullah, takdir. Takdir kita buat dosa, betul? Ketika ditakdir buat dosa, taubat. Ketika ditakdir bagi rezeki, syukur. Ketika ditakdir musibah, istirja.
Boleh tak ada yang nak mengelak daripada rezeki? Tak boleh. Allah bagi dia sihat, dia nak sakit. Ada tak? Tak ada. Allah bagi dia anak, dibunuh anak dia. Tak ada. Itu takdir Allah, diberi rezeki. Kalau diberi rezeki, tanggungjawabnya apa? Bersyukur. Tapi bersyukur tidak? Macam mana syukur? Perempuan, kata Allah Azza wa Jalla, bersyukur ni sebenarnya Allah bagi kita bersyukur satu hari 17 kali. Cuma masalahnya Mika niat tak niat Mika syukur. Mika baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tak niat tu bersyukur? Alhamdulillah kalau ada. Kalau ada bersyukur, bersyukur niatnya untuk apa? Untuk dapat lagi kenikmatan tadi, Allah terus meneruskan sampai istiqamah kita. Sebab walain kafartum, lain syakartum, siapa bersyukur aku akan tambah. Allah paksa tak kita bersyukur sehari 17 kali? Berarti Allah paksa tak nak tambah nikmat? Ya, ini. Yang ini kadang-kadang orang lupa. Berapa ramai yang terlupa Allah memaksa untuk tambahkan dia rezeki. Kena marah dengan bos sebab tak nak naik gaji. Kau faham tak? Ada pekerja kena marah dengan bos sebab si pekerjanya tak nak dinaikkan gaji. Luar biasa ke biasa-biasa? Biasa. Berapa ramai orang Allah paksa. Solat itu wajib ke sunat? Berarti paksa kan? Dalam solat ada Alhamdulillah tak? Berapa ramai yang tak nak dibagi gaji tambah? Berapa ramai yang tak nak ditambahkan nikmatnya? Yang lari. Padahal solat itu kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Allah nak tambahkan kita rezeki. Orang lupa apa yang diinginkan di dalam solat. Ini tuan-tuan. Ramai orang kata, Ustaz, hidup susah lah Ustaz, anak masalah, kerjaya masalah, ekonomi masalah, semua masalah. Tuan-tuan dan perempuan, jawapan semua masalah kita dah berulang-ulang. Semua ustaz jawab. Apa je jawapannya? Solat. Kan azan hayya 'alas solah, lepas tu hayya 'alal falah. Yang kita cari kejayaan, maksudnya kejayaan dalam berumah tangga, kejayaan dalam career, ekonomi, pendidikan, rumah, semua kejayaan tu kuncinya di mana? Solat. Tapi hari ini orang mengejar kejayaan tu, solatnya di mana? Di laut. Dia tak jumpa solatnya tu. Yang ini jadi masalah besar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang suri rumah tangga, ibu, ingat ya perempuan, banyak ulama-ulama besar lahir daripada tangan seorang ibu. Imam Syafi'i jumpa bapa dia tak? Bapa dia meninggal. Imam Bukhari meninggal juga. Jadi doa ibu ni sangat dahsyat, didikan ibu ni sangat dahsyat. Imam Bukhari ni tuan-tuan, diriwayatkan dia waktu lahir ada yang katakan buta. Ada sebahagian riwayat Imam Bukhari lahir celik tapi kena penyakit buta. Tapi maknya berdoa berhabis-habisan sampaikan Allah beri Imam Bukhari pandangannya dapat melihat. Sampaikan kalau tuan-puan baca satu riwayat Imam Bukhari, ibunya bermimpi didatangi Nabi Ibrahim, katanya sudahlah, berhentilah kau menangis, Allah sudah mengembalikan penglihatan anakmu. Nampak tak tuan-tuan? Buta boleh kembali melihat dengan doanya seorang ibu. Saya lihat waktu kami belajar dulu, kalau di Timur Tengah dulu, anak nak exam besar ni, final exam kan, mak semua datang, dia kata mak dia semua berpuasa. Ini memang adab kebiasaan mereka. Sebab
ibu ni dia tahu. Ingat tak ayat Quran surah Al-Baqarah, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sabar ini ulama wujudkan dalam bentuk puasa, dan juga solat setelah wajib, solat malam tahajud. Ramai ibu-ibu kalau untuk anaknya ada benda besar, ada benda penting, ibu-ibu akan puasa, berniat untuk minta pertolongan dengan Allah, malamnya sambung tahajud. Dan ini adab mak-mak, kebiasaannya mak-mak orang-orang di Timur Tengah. Jadi perempuan kalau ada anak-anak dalam keadaan kritikal, faham maksud saya? Anak-anak memerlukan sesuatu doa, anak-anak memerlukan satu pertolongan yang besar, pakai kaedah ni. Berpuasa, sengaja aku berpuasa ya Allah, nak minta pertolongan. Yang ini ada sebahagian mengatakan begini, ya tuan-tuan dan puan, berhijrah. Tapi janganlah Mika sampai berpuasa, Mika sehari puasa, sehari tidak, sampai kering melengkung. Tapi anak Mika biarkan tak solat. Itu pun tak menjadinya tu, itu pun tak kena tu. Didik tetap didik, kita berdoa tetap berdoa. Meriwayat tengok Imam Bukhari tadi, walaupun dalam riwayat dia buta, hanya dengan doa maknya yang bersungguh-sungguh setiap malam menangis-nangis, mak dia berdoa, kembali penglihatan Imam Bukhari. Jadi tuan-tuan dan perempuan, seorang ibu jangan lupa dalam mendidik anak-anak, masukkan dengan doa. Baik, itu bab sujud tadi. Kami ulang sekali lagi, sujud tadi itu bukannya perempuan guna untuk tengok orang lain betul ke salah. Itu untuk diri kita. Nanti kalau solat duha, boleh tak antara sujud-sujud tu masukkan keinginan? Boleh. Tapi nanti dalam mazhab Syafi'i, dia ada adab berdoa. Kalau doa di sujud itu, ataupun dia kalau solat wajib, afdalnya setelah tahiyat sebelum salam. Kalau imam bagi peluang tahiyatnya agak panjang, ambillah kesempatan. Kadang-kadang kan imam, kita dah habis baca tahiyat ni, imam belum salam. Selalunya buat apa? Iyalah baca doa. Asam pedas ke masak lemak malam ni, kan itu yang kepalanya. Lama benar imam kan. Betul? Ambil kesempatan berdoa. Jadi kalau solat sunat, sujud tadi tu ambil waktu berdoa, kan? Okey. Cuma nanti dalam mazhab Syafi'i khususnya, kalau doa yang dibaca ada doa yang diajarkan Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah, betul tak kan? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, betul tak kan? Apa lagi? Allahumma faqihna fid din, Allahumma, yang doa-doa yang 4 perlindungan apa semua tu, itu boleh dibaca dengan dikuatkan suara. Mana faham? Ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada hajat lain, ya Allah tolong ya Allah, handbag tu dah lama ya Allah. Tahu handbag? Langsi aku dah 2 tahun tak tukar ya Allah. Betul tak kan? Itu ada dalam Quran dan hadis tak? Tak ada. Kalau ada, aku nak dengar hadis itu. Jadi doa yang selain diajarkan Nabi dibaca dalam hati, itu merujuk. Tapi mazhab lain ada yang membenarkan. Tak apa, kita ambil mazhab Syafi'i. Kalau doa tu ada doa yang diajarkan Nabi, boleh dibaca. Maksud tak kan? Tuan-tuan, kalau rasa-rasa tak ada doa yang nak dibaca, saya pernah baca satu kitab ini, Hisnul Muslim. Tuan-tuan bisa dengar tak? Perisainya Muslim. Ketika dia menerangkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, dia maksudkan ketika kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kalian mintalah, bayangkanlah segala keinginan kalian di dalam dunia. Rumah, kereta, kesihatan, anak. Sebab itu kebaikan
Apa saja keinginan kalian dalam dunia dimasukkan ketika sebut Rabbana atina fid dunya. Ada tak yang terlepas nanti? Tak ada. Waktu sebut tu, dunia tu disebut membayangkan semua tu. Dunia kan? Tak ada, maksudnya membayangkanlah, maksudnya kehidupan dunia yang kita inginkan, dan ulanglah, jangan kau ngada kak Rabbana atina fid kau jangan kak maksudnya fid dunya, bayanglah tu, ulang lagi Rabbana, faham maksud kami? Diulang-ulang. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang baik. Maksudnya akhirat yang baik apa? Syurga kan? Syurga, untuk mendapatkan syurga yang baik, minta Allah di bumi ini tunjukkan kita rajin ibadah, jumpa ilmu, semangat dengan ilmu, semangat baca Quran, semangat zikir. Wa fil akhir wa qina azabannar. Orang dicampakkan dalam neraka buat apa? Berharap dengan Allah. Wa qina azabannar ni dibuang sifat-sifat buruk. Ulang ni. Yang ini kadang-kadang ulama menerangkan, Hisnul Muslim tu kan dia macam buku poket kan, tapi ada syarah Hisnul Muslim tebal tu, diterangkan apa yang perlu dibaca dalam doa ni. Ya puan-puan ya, ini kadang-kadang boleh dimanfaatkan. Doa mustajab, bayangkan doa mustajab antaranya doa orang tua kepada anak. Mak ni doakan anak, dah mustajab belum? Dah. Dibaca dalam sujud, mustajab tak? Mustajab. Tengah malam tahajud, mustajab tak? Mustajab. Dia bukan 1 dalam 1, 2 dalam 1, 3 dalam 1, 5 dalam 1 pun ada. Shampoo pun kalah ni kak. Betul tak kan? Betul tak kan? Mak kepada anak mustajab. Dalam sujud mustajab. Dah berapa dalam 1 dah? 2. Solat tahajud berapa dah? 3. Betul tak kan? Sedang puasa. Jadi seorang ibu perlu punya ilmu dalam membantu anak-anaknya. Puan-puan, kami ni bukan berjaya di sini sebab kederat kami, tak. Paling-paling kami buat 5% saja tuan-tuan. Kita semua ni ada di sini bukan usaha ikhtiar kita, 5% je. Mak kita dah doakan kita sebelum wujud di bumi. Benih itu pun belum ada di perut mak dah nakkan anak macam mana. Betul tak kan? Sangatlah derhaka, celaka anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kadang-kadang dia menganggap hartanya, duitnya, masanya miliknya. Tidak. Kadang-kadang kudrat kita ni, kalau saya peribadi mengatakan 100% milik Allah dan keinginan orang tua kita. Ini. Dan kalau ibu ada bersifat begini, Masya Allah, ini sesuatu yang dituntut dalam syari'i. Betul tak kan? Ini kan ada hadis kat, tuan-tuan biasa dengar ni, Yahudi, Majusi, Nasraninya anak tergantung orang tua. Yahudi ni perangai, Majusi ni perangai, Nasrani ni perangai. Betul tak kan? Dalam hadis lain, anak tu umpama kain putih, dia terserah desain anaknya. Siapa yang terserah berhak mendesain anaknya? Corak tu kan desain kan, dia yang pilih sendiri. Nak anak dia pakai baju apa, ini dia yang pilih sendiri, terserah orang tuanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambillah berhijrah. Berhijrah sekarang macam mana? Kalau perempuan sudah berhijrah, ada anak, ada menantu, mula faham? Dididik mereka. Solat jaga. Ni saya suka pesan ni perempuan. Anak lelaki ke anak perempuan, nak, khususnya perempuan. Saya masih teringat orang dulu selalu cakap ni. Engkau belajar buat kuih, belajar menjahit. Pernah dengar tak orang tua-tua dulu? Apa-apa jadi besok, senang lah kan? Benar-benar jadi perangai lelaki kau. Ini sesuatu benda yang kurang tepat ya. Sepatutnya mak ayah berubah. Nak, solatlah. Selayaknya nanti engkau mendapat suami yang solat. Nak, jaga akal, jaga pergaulan, jaga sifat, jadi orang baik. Kerana
Wanita yang baik hanya untuk lelaki yang baik. Nak belajarlah rajin-rajin. Nanti Allah akan takdirkan juga suami yang pandai rajin. Nak jadilah anak yang soleh. Betul tak kan? Ketika anak dah mula dewasa, diberi kefahaman begini, termotivasi tak dia nak berjadi baik? Kalau dah masuk anak dara, betul tak kan? Bukan dia nak, okey tuan-tuan, orang nak dapat suami pasangan hidup yang baik, dia boleh design pasangannya sendiri. Dia boleh design, maksudnya umpama dia boleh tulis permintaannya. Caranya macam mana? Kalau dia nak suami yang soleh, dia kena jadi apa dulu? Kalau dia nak jadi suami, dia nak suami yang memahami dirinya, dia jadi orang yang memahami orang tuanya. Belum mak dia suruh dia bergerak dulu. Ini mak bapak kena psycho, tahu psycho? Kena doktrin anak-anak. Kena doktrin. Kalau anak lelaki pun sama. Bila dia dah mula berganjak dewasa kan, jangan korang ajarlah kau dengan mak, dapat bini kau korang ajar nanti. Masin mulut kau gak, dapat benar menantu korang ajar. Betul tak kan? Mak jangan, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang musibah, kecelakaan yang kita timpa disebabkan mulut kita sendiri. Sebab apa? Time Mika bercakap tu terserempak malaikat lalu. Ada satu orang kata, na'udzubillah min zalik, kenapalah anak saya ni ditimpa musibah penyakit kronik, kenapa tak saya je sakit? Nampak benar tak? Dia nampak anak dia sengsara sangat, dia minta dia pula, biarlah saya yang sakit. Dia kata contoh macam tu. Macamlah kau kuat berbenar. Betul tuan-tuan? Kadang-kadang binasanya diri kita disebabkan mulut kita sendiri. Tuan-tuan, sangka-sangka baik, ucapan yang baik-baik. Kalau tersebut tu banyak beristighfar. Ya, ini kena jaga. Hijrah, ya tuan-tuan, hijrah. Lagi-lagi suami, mak kau ni memang kuat membebel, betul-betul membebel bini kau dibuat je. Betul, bapak kau ni memang ketu, tahu ketu? Tak ada perasaan, keras, memang keras benar laki Mika. Cuba bagi panggilan yang bagus, sebab itulah mulut. Nabi SAW tak pernah bersangka buruk. Ini dalam rumah tangga. Kau ni bodoh lah, tak pandai-pandai. Apa nak jadi dengan kau? Macam mana kau nak kerja kalau kau tak sekolah? Nampak tak? Biasa tak macam ni? Macam mana kau nak hidup malas kau jadi sampai ketua lah kau malas? Biasa tak mak bapak marah macam ni? Ubah puan-puan. Nak, semoga kau jadi anak yang baik nak. Semoga kau kaya nak. Bangunlah nak, solatlah nak. Betul tak? Akan solat tu kau nanti jadi orang baik-baik, mudah-mudahan kau jadi ustaz nak. Ingat tak kita bincang tentang Abdul Rahman Sudais? Masihkah kau ingat? Melayu mudah lupa. Tak ada. Nanti kalau ada, nanti siapa angguk, hati-hati puan-puan, dekat Saudi ni, ada seorang mak ni, dia buat kenduri, panggil orang datang makan. Orang Arab kendurinya nasi campur ke nasi biryani? Nasi campur, nasi Arab tu kan. Dia dah buatlah beberapa dulang nasi Arab. Nasi kambing, betul? Setongkol kambing tu kan. Dah buatlah, contohnya katakan 10 dulang contoh. Tetamu dah sampai, katakanlah dah sampai jalan besar ni lah. Dah sampai dekat Sempang tu. Anak dia ni umur 4 tahun, 5 tahun. Dia mungkin dia rasa mak aku masak tak sedap. Dia ambilnya pasir tu, setiap dulang tu dia tambah. Pasir Arab, kau tahu kan kak? Halus-halus. Setiap dulang tu ditambahnya pasir. Apa kau nak buat dengan anak kau kak kalau buat macam ni kak? Dia rotan apa? Dia mau kau panggangkan. Bila mak dia tahu, mak dia marah bebenar tuan-tuan. Marah bebenar. Ukhruj. Dia halau lah. Berambus. Ukhruj ila imam Masjidil Haram. Keluar kau, berambus keluar kau jadi imam Masjidil Haram. Azan dah. Semoga Allah memberi. Jadilah di imam Masjidil Haram, betul. Siapa? Abdul Rahman Sudais. Dia pernah cerita dia kena maki dengan mak dia. Dia itu yang kecil-kecil tu. Mak dia halau suruh jadi imam Masjidil Haram. Betul jadi imam Masjidil Haram.
Jadi kalau nak maki yang hati-hati kau. Waktu tu malaikat tersempak kena. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Subhanakallah wa bihamdi, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.